Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua subscriber aku. Semoga korang dipermudahkan segala urusan. Kepada yang belum subscribe channel aku, please bantu aku untuk klik button subscribe dan klik button loceng. Okey, untuk topik kita hari ini, aku akan ceritakan tentang 5 pembunuh paling kejam di Malaysia. Nombor 5, P. Kalimutu atau lebih dikenali dengan nama Bentong Kali, iaitu tempat tinggal asalnya. Bentong Kali terkenal dengan sikap barannya yang suka membunuh orang sesuka hati tanpa sebab. Dia juga terlibat dalam kegiatan dadah dan rompakan. Rekodnya adalah 16 kes pembunuhan sehinggakan pihak polis Diraja Malaysia menawarkan ganjaran RM100,000 kepada sesiapa sahaja yang dapat memberi maklumat yang tepat. Kejadian tembak-menembak berlaku di Medan Damansara, Selangor pada 29 Jun 1993 dan akhirnya penjenayah bersama 3 rakannya berjaya ditembak mati oleh pihak polis Diraja Malaysia. Nombor 4, Botak Chin atau nama sebenarnya Wong Swee Chin tidaklah berkepala botak. Sebaliknya, nama itu adalah gabungan dari perkataan Botak Chin dalam bahasa Hokkien membawa maksud tiada kerja. Pada tahun 1967, Botak Chin mula terbabit dalam geng 360. Bukan 360 kamera atau 360 darjah ya. Tetapi, geng 360 ini adalah sebuah kumpulan yang aktif melakukan kegiatan jenayah merompak menggunakan senjata di Kuala Lumpur pada suatu masa dahulu. Sekian lama menjalankan aktiviti rompakan bersenjata, akhirnya Botak Chin menyerah diri kepada pihak polis Diraja Malaysia apabila berjaya dikepung oleh pihak berkuasa. Botak Chin telah ditahan dan dihadapkan ke mahkamah dan telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Sebelum dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, Botak Chin sering menunjukkan sikap ganasnya apabila telah menyerang dan mencederakan pegawai penjara menggunakan senjata tajam sebanyak 2 kali. Botak Chin dihukum gantung sampai mati pada tanggal 11 Jun 1981 di penjara Pudu, Kuala Lumpur. Nombor 3, Hanafi Mat Hassan, 38 tahun, adalah seorang pemandu bas ekspres Kiara. Beliau telah melakukan 2 jenayah besar iaitu rogol dan bunuh di dalam basnya sendiri yang bercermin gelap. Mangsa Nur Suzaili Mokhtar, seorang jurutera komputer, dirogol secara paksa dan telah dibunuh dengan kejam oleh Hanafi pada 7 Oktober 2000. Antara waktu 8.50 pagi sehingga 9.20 pagi di sebatang jalan di kawasan pembinaan Taman Bukit Tinggi, Kelang, Selangor. Hanafi yang berasal dari Bacok, Kelantan bagaimanapun telah ditangkap oleh pihak polis dan dihadapkan ke mahkamah. Hanafi dijatuhkan hukuman gantung sampai mati pada waktu subuh di penjara Kajang. Nombor 2, Mat Komando atau nama sebenarnya Ahmad Muhammad Arsyad, 37 tahun, mengetuai satu kumpulan jenayah yang dikenali sebagai Geng 13. Kumpulan penjenayah ini aktif dalam jenayah rompakan bersenjata. Kumpulan yang diketuai oleh Mat Komando telah melakukan sebanyak 40 rompakan bersenjata di seluruh negara selepas berjaya ditumpaskan oleh pihak polis Diraja Malaysia. Mat Komando sehingga kini kekal sebagai satu-satunya kumpulan yang berjaya merompak bank BSN dan pejabat pos. Mat Komando turut dikaitkan memiliki ilmu kebal serta mampu menghilangkan diri dari kepungan pihak berkuasa. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Mat Komando berjaya ditumpaskan oleh pihak berkuasa. Mat Komando mati ditembak tepat menebusi kepalanya dalam satu ops yang dinamakan Ops Api Sawit di Pendang, Kedah. Nombor 1, Mona Fendi. Siapa yang tak kenal dengan nama Mona Fendi? Mona Fendi atau nama sebenarnya ialah Maznah Ismail. Maznah ke tu? Oh, bukan, itu yang lain. Mona Fendi adalah seorang penyanyi pop, dukun dan pembunuh paling kejam di Malaysia. Dia disabitkan melakukan jenayah berat dengan terbabit dalam kes pembunuhan seorang ahli politik, Adun Batu Talam Pahang, Datuk Mazlan Idris pada tahun 1993. Mona terlibat dalam kegiatan sihir spiritual yang dikenali sebagai bomoh atau dukun dan dia menawarkan perkhidmatannya kepada orang-orang kelas atasan termasuk ahli politik.
Sebelum Mona menjadi seorang bomoh, dia adalah seorang penyanyi pop yang tidak mendapat sambutan daripada orang ramai ketika itu. Mona Fendi dikatakan telah membunuh Datuk Mazlan dengan sangat kejam, di mana mayat Datuk Mazlan telah dikeratkan kepada 14 bahagian. Selepas kes pembunuhan Datuk Mazlan, Mona Fendi dan Juraimi pembantunya akhirnya telah ditangkap oleh pihak berkuasa dan dihadapkan ke Mahkamah Temeloh Pahang. Sepanjang kes perbicaraan, Mona memperlihatkan perilaku aneh, sentiasa ceria, malah boleh bernyanyi, bergurau senda dengan wartawan seperti tiada apa yang berlaku. Walhal jenayah yang dilakukan adalah jenayah paling kejam dan ngeri yang pertama di Malaysia pada ketika itu. Mona pernah berkata, "Aku takkan mati sambil tersenyum." Mona dan Effendi adalah dua orang yang berbeza, di mana Effendi adalah suaminya manakala Juraimi adalah pembantu mereka. Mereka bertiga telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Terima kasih kerana menonton. Sekiranya korang rasa konten-konten yang berada dalam channel ini menarik, please consider to subscribe my channel, klik button subscribe dan klik button loceng. Thank you guys. Assalamualaikum.